أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسلم الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah SWT. Teman-teman sekali, kita merafakkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita berada di dunia ini, berada di rumah Allah yang mulia ini, untuk kita memperbaiki diri kita, meningkatkan amal kita, menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk akhirat kita. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita telah perjuangkan, telah kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Maulid Rasul ataupun bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Berbagai program dianjurkan oleh masjid-masjid, surau-surau, memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang siapa idola kita, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi sudah tentulah bulan Rabiul Awal ini ataupun bulan lahirnya Rasulullah SAW ini tidak terhenti sekadar bulan ini sahaja. Bila habis bulan Rabiul Awal, maka habislah semangat kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagai orang yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, bulan, hari, tahun tidak menjadi ukuran untuk kita terus mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam melalui mengamalkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, mempelajari Islam dalam berbagai aspek, baik aspek akidahnya, baik aspek ibadah syariatnya ataupun akhlaknya. Semuanya merupakan cakupan kehidupan seorang muslim yang dituntut oleh Allah SWT. Dan bagaimana kita meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai ikutan yang terulung dalam kehidupan kita beragama. Tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, seandainya kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana syarat ataupun sebab atau faktor yang akan menjadikan kita ni dicintai oleh Allah SWT. Tidak mungkin kita dapat mencintai Allah kalau kita tidak mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menyebut dan mengatakan bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW akan menjadi sebab tumpahnya
ataupun tercurahnya cinta Allah kepada kita. Bahkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh cinta kepada Rasulullah? Kita tidak pernah kenal baginda, tidak pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Allah dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita mencintai anak kita, isteri, suami kita. Yang semua ini tumbuh daripada kita kecil lagi. Kita lahir dan kita mengenal dunia, kita kenal siapa ayah ibu kita. Kita sayang kepada mereka, kita cinta kepada mereka, kita rindu kepada mereka. Bila kita menginjak dewasa, bagi lelaki, dia mula jatuh cinta kepada seorang perempuan. Begitu juga perempuan jatuh cinta kepada lelaki. Dia fitrah tabi'iyah. Fitrah maksudnya sesuatu yang tabi'i, yang memang ditumbuhkan oleh Allah SWT dalam diri seseorang. Tetapi cinta kepada Allah dan Rasulullah tidak seperti itu. Dia perlu kepada usaha untuk agar cinta itu tumbuh, subur dalam diri kita. Bagaimana? Melalui ilmu, menuntut ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka tidak mungkin dia tiba-tiba tumbuh cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kita tidak kenal Rasulullah melalui sirahnya, maka tidak mungkin kita mencintai Rasulullah SAW. Jadi oleh sebab itulah majlis-majlis ilmu yang diajarkan oleh masjid, alhamdulillah sudah mula pengajaran sirah. Alhamdulillah, ini satu subjek yang sangat penting. Kita di majlis sekalian sudah lama alhamdulillah, bahkan sudah habis kita masuk dalam sirah atau sejarah Khulafa Ar-Rasyidin, bahkan sejarah Islam, dan kita undur ke belakang lagi. Ini sekarang mula daripada awal lagi, sirah Rasulullah SAW. Kita ulang terus. Jadi melalui kajian sirah, kita akan kenal baginda SAW. Siapa nama Rasulullah ni? Daripada awal Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai kepada Adnan. Adnan ni siapa? Adnan ni adalah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tengok, dan ini merupakan silsilah cemerlang yang dipilih oleh Allah SWT. Siapa isteri Rasulullah? 13 orang Rasulullah, isteri baginda SAW. Siapa anak dia? Kita kenakanlah satu persatu, nama dia, apa dia punya karakter dia, dan ini akan menimbulkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada ahli baitihi, ahli keluarganya, cucunya bahkan. Jadi ini suatu yang wajib. Kita tidak ada pilihan. Boleh tak kita tidak mencintai Rasulullah? Cukup mencintai Allah? Tidak. Tidak sempurna syahadah kita. Kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad pesuruh Allah. Macam mana kita nak bersaksi? Kita mengatakan Rasulullah ni pesuruh Allah, sedangkan hati kita tidak mengakui dia sebagai Rasul. Kita tidak mencintainya. Jadi sebab itu Rasulullah menyebut, la yu'minu ahadukum hatta ahabbu ilayya min waladihim wa walidihim wan nas ajmain, atau kama qala. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehinggalah dia mencintai diriku lebih daripada diri dia sendiri, anaknya, kedua orang tuanya, manusia keseluruhannya. Jadi syarat nak mencintai Allah atau memang cinta kepada Rasulullah, dan syarat sempurnanya iman mesti mencintai Rasulullah. Sayyidina Umar pernah menyatakan, ya Rasulullah, engkau lah yang paling aku cintai kecil diriku. Maksudnya masih lagi dia menyatakan cintaan dia dirinya mengalahkan cinta kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Sehingga Sayyidina Umar menyatakan, aku mencintai engkau lebih daripada diriku ya Rasulullah. Al-an ya Umar, sekarang barulah Umar, barulah betul penyataan dan pengisytiharan kecintaanmu kepadaku. Bila dah betul pengisytiharan cinta kita kepada Rasulullah, insya-Allah yang lain itu akan ikut di belakang. Kalau tidak, maka dia hanyalah
sesuatu yang kosong, ya. Agama yang tidak ada di dalamnya kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka tidak ada artinya, ya. Sebab Rasulullah lah merupakan sumber datangnya Islam ni, ya. Dia adalah qudwah, ya. Bagaimana kita boleh mencintai Rasulullah, ya, dalam bab akidah dia, dalam bab syariah, ibadah dia, ya, dalam bab akhlak dia, kalau kita tidak mencintai baginda, ya. Oleh sebab itulah membaca hadis, ya, yang kita belajar fadilah al-amal ni, ya. Fadilat beramal ni penting, ya. Sirah penting, ya. Tafsir penting, ya. Penjelasan kepada ayat-ayat Quran, ya. Apalagi penting, ya. Hadis penting. Fadilat, ya, tentang amal-amal tertentu ni sangat penting, ya. Kalau kita tidak belajar fadilat, maka kita tidak termotivasi untuk melakukan amal-amal, ya, yang kita tengok biasa-biasa, ya. Macam mana kita boleh banyakkan selawat, ya? Rasulullah SAW menyatakan man shalla alaihi salatan wahidatan, ya, sallallahu alaihi asyrah, ya. Barang siapa yang berselawat kepada aku, ya, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, ya. Dan selawatnya Allah SWT kepada kita adalah rahmat, ya, keampunan Allah, kasih sayang Allah SWT, ya. 10 kali Allah berselawat. Ini daripada hadis. Kalau kita tak baca fadilat, kelebihannya, maka kita tidak tergoda ataupun tidak termotivasi untuk banyak ke selawat, ya. Sehingga Rasulullah menyebut, berselawatlah kepada aku dengan banyak pada hari Jumaat, ya. Hari Jumaat ni kena banyak, lebih daripada hari-hari biasa, ya. Banyak ke selawat, ya. Jadi ini merupakan satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh lain, ya, tentang fadilat saf yang pertama, ya. Fadilat azan, ya. Fadilat apa lagi, ya? Berjalan ke masjid. Banyak sangat. Kalau kita tengok hadis ni, ribuan hadis, ya, dalam kitab fadail, ya, yang sahih, insya-Allah, ya, sahih, ya. Jadi bila kita baca ni kita, masya-Allah, ini kelebihan orang yang buat ni, ya. Ini kelebihan orang yang berwuduk di rumah, ya. Kalau pergi ke tanah suci kan, ya. Lepas itu kita pergi ke Masjid Quba, ya, berwuduk di hotelnya, ya. Maka dia dapat pahala seperti dia mengerjakan umrah, ya. Jadi orang akan termotivasi, ya. Sesiapa yang solat, ya, isyak berjemaah, maka dia seperti dia sembahyang sunat atau sembahyang sunat tahajud malam, ya, separuh malam, ya. Baik barang siapa yang sembahyang, ya, subuh berjemaah, ya, seolah dia sembahyang malam sepanjang malam. Walaupun mungkin dia tidak sedar, ya, untuk tahajud, ya, pada sebelum subuh, ya, tetapi Allah gandakan ganjaran pahalanya bagi orang yang solat, ya, berjemaah isyak kemudian solat berjemaah subuh, ya, sangat besar, ya. Jadi kalau kita tak tahu ni, orang tak kisah, ya. Orang sembahyang mungkin sembahyang pun terbalik, tak dengar pun hadis, ya, tentang fadilah ini, ya. Tidak akan ada suntikan semangat untuk melakukan amal-amal soleh, ya. Jadi ini merupakan, ya, suatu muhasabah untuk kita, ya, di bulan Rabiul Awal ini, ya, sebagai noktah permulaan. Kalau belum mula, kalau dah mula, alhamdulillah, teruskan, ya. Sebagai noktah permulaan ataupun pembaruan, ya, azam kita untuk, ya, meningkatkan, ya, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ya. Bagaimana cintanya? Cinta kepada ilmu, ya. Ini di antara sunnah Rasulullah, ya, cinta kepada ilmu, ya. Cinta kepada masjid, cinta solat berjamaah di masjid, itu sunnah Rasulullah, ya. Ada sunnah yang sifatnya wajib, ya. Apa dia wajib, ya? Sembahyang 5 waktu itu sunnah jalan Rasulullah ni, ya, yang wajib. Ada sunnah Rasulullah yang sifatnya sunat, ya. Puasa Senin Khamis, ya, bersedekah, ya. Ada yang sifatnya wajib, zakat, itu sunnah Rasulullah, zakat, ya. Haji itu sunnah Rasulullah, itu wajib. Ada tengok, ya. Jadi ada benda-benda yang kita kena faham, ya, sehingga kita rasa jelas, ya, dan kita bersemangat untuk melakukan, ya, amal-amal, ya. Walaupun dia banyak, ya, kita buatlah ada kadar yang kita mampu, insya-Allah, ya. Okey, kita sambung pembacaan hadis, ya. Masya-Allah, ya. Hadis-hadis tentang ta'un wabak telah habis, ya. Selesai kita baca, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat, ya, mengambil pelajaran, ya, daripada hadis-hadis tersebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysh al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Hadis rawahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sepasukan perang menyerang Kaabah. Sewaktu mereka berada di daerah Baida, nama tempat yang terkenal terletak di antara Mekah dan Madinah. Mendadak barisan depan dan belakang mereka dibenamkan ke dalam bumi. Tentera ini nak serang Kaabah, tiba-tiba Allah SWT benamkan mereka ini ditarik ke dalam bumi. Tak terbayang oleh kita kan, kalau di Indonesia pernah berlaku kan, rumah masuk dalam tanah, bukan rumah lagi, satu kampung berjalan ditelan oleh bumi. Nauzubillah, masya-Allah. Itu contohlah. Tetapi ini maksudnya tentera, satu tentera yang mana mereka ini akan menyerang Kaabah. Sebab tu berada di kawasan Baida nama dia. Maka Allah SWT cara mendadak benamkan mereka ni, semuanya terbenam dalam bumi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin barisan depan dan belakang mereka dibenamkan? Macam mana ya Rasulullah? Sementara di tengah mereka ada penduduk Mekah dan orang-orang yang bukan golongan mereka. Mereka ini tak ada tujuan untuk memerangi Kaabah. Mereka penduduk Mekah. Baginda berkata dalam sabdanya, barisan depan dan belakang mereka dibenamkan, lalu mereka dibangkitkan sesuai niat mereka masing-masing. Kita tengok apa komen penyusun buku ini ataupun kitab ini. Dia kata dalam hadis ini dijelaskan amalan itu dihitung menurut niat si pelaku. Apa pun amalan kita memang akan kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Walaupun nampak sama, satu saf sama, sujud rukuk sama, tetapi mungkin berbeza dari segi niat, ikhlas atau tidak. Nampak sama berpuasa daripada mulanya fajar, sebelum subuh tu, masuk subuh dia dah mula berpuasa, sampai terbenam matahari berbuka, mungkin berbeza niatnya. Tengok, sama orang pergi ke umrah, sekarang belum lagi Malaysia ni, Indonesia beberapa negara lain sudah ada yang pergi mengantar jemaah mereka dengan syarat yang ketatlah, 20 antara 20 hingga 50 umur, 50 ke atas tak dibenarkan, syarat dia, masya-Allah. Jadi mudah Allah SWT. Tapi Malaysia ni dia kata menunggu vaksin. Itu kata orang kuat tabung haji lah. Dia kata tunggu vaksin. Macam mana kita nak pergi tanpa vaksin ni? Covid ni masih lagi merajalela, walaupun Saudi ni sudah turun dalam perjalanan kita, yang kita harap Allah SWT berikan jalan keluarlah kepada umat Islam ni, kepada kita semua. Jadi niat setiap orang ni nak pergi umrah tu, mungkin orang nak melancong, ataupun sekadar nak ikut-ikut orang, atau pergi ke ini kenduri. Ada orang kata, oh minggu ini ada jemputan, Tuan Haji Ahmad panggil kita, okey pergi. Apa niat dia? Oh memang di sini memang sedap makanan dia. Saya tahu caterer dia adalah orang ini, memang dia chef. Chef nombor 1 Bintulu. Memang kita kena pergi. Apa niat dia? Nak makan. Nak makan sedap. Sebab apa? Chef nombor 1 yang masak. Seorang lagi datang kata aku pergi ni memang ini perintah daripada Allah SWT. Sehingga Rasulullah menyatakan barang siapa yang tidak datang menyahut panggilan kenduri ni, maka dia asa Abul Qasim, dia telah engkar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berdosa kalau sengaja, kalau bukan ada alasan. Kalau kenduri kahwin, kalau yang lain-lain tak apa, panggilan birthday, panggilan tahlil,
Panggilan apa lagi wida ataupun wada, itu tak apa Kalau tak datang pun tak berdosa. Ini sengaja tak datang, tidak ada alasan, dia boleh berdosa. Tengok Jadi ada orang yang datang pergi majlis kenduri ini sebab nak makan. Memang kita akan makan, tak payah kita letak niat untuk makan. Aku nak pergi ni kerana Allah. Kerana Allah. Orang jemput. Ini perintahnya wajib. Kena pergi. Memang datang nak makan, kita nak makan itu nombor dua. Wih, sedap makan, nak makanlah. Tapi Allah dah catat dah. Niat kita itu memenuhi seruan sahibul hajah itu pun ataupun sahibul majlis, orang yang memiliki majlis ini, Allah bagi pahala. Tengok pahala apa? Memang memenuhi hajat dia. Tapi kalau niat makan semata-mata, wallahu alam. Saya ingat ulama dulu kita tengok dalam kitab Jami'ul Hikam, Jami'ul Hikam ni dia hadis arba'in sebenarnya dibahas panjang oleh seorang ulama hadis, Ibn Rajab Al-Hanbali, dibahas panjang, dikupaskan pada berbagai sudut. Hadis tentang niat ni dipanjang sangat, cerita panjang, sehingga dia kata ada sahabat dulu ataupun tabi'in ketika mereka dijemput ataupun nak pergi keluar kerana ada sesuatu hajat, dijemput oleh orang dan sebagainya, mereka akan diam sekejap. Okey, dia nak betulkan niat, supaya jangan diseleweng atau terseleweng niatnya. Sebelum pergi tu niat dia. Nak pergi kerja pun macam tu juga. Aku kerja ni kerana Allah. Macam tu saja. Bukan artinya nawaitu an azhaba ila al-amal. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya bukanlah saja aku pergi kerja kerana Allah Taala, tidak. Niat kerana Allah. Ini kerana Allah ni, duduk dia kerana Allah. Makan kerana Allah. Berkahwin kerana Allah. Memang berkahwin tu ada motivasi daripada nafsu berahi, tapi kerana Allah. Allah memang suruh macam tu. Bila kerana Allah memang dapat pahala. Tengok Jadi kisah yang diceritakan dalam hadis ini adalah kisah pasukan tentera yang akan menghancurkan Kaabah. Ini tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan, Allah hancurkan mereka ataupun Allah benamkan mereka ni ke dasar bumi. Tengok tak terbayang oleh kita macam mana benda ni boleh berlaku. Allah punya kuasa. Cerita pasal Qarun, Allah benamkan dalam bumi dengan hartanya sekali. Jadi apa yang berlaku? Aisyah bertanya, macam mana ni ya Rasulullah? Ada orang baik di kalangan mereka ni. Mereka memanglah niat jahat, nak menghancurkan Kaabah. Tetapi ada orang baik yang juga tenggelam, terbenam dalam tu. Maka dia kata, yub'atsu ala niyatihim. Mereka akan diutus, dibangkit pada hari kiamat berdasarkan niat masing-masing. Apa niatnya baik? Diberikan kebaikan. Niat jahat memang dibalas kejahatan. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh sebab itulah ini suatu muhasabah juga untuk kita. Dia kata apa? Dalam hadis ini dijelaskan amalan itu dihitung menurut niat si pelaku, serta dilarang untuk berteman dengan orang yang zalim dan duduk pada forum mereka, majlis mereka lah. Kita memperbanyakkan jumlah mereka, kecuali bagi yang terpaksa. Kadang-kadang kita terpaksa juga. Oi, ini kawan lama saya ni, dia masih belum berhijrah lagi. Kadang-kadang kita kena duduk juga. Dia masih lagi tikam ekor, masih lagi cekik botol. Tapi macam mana ini kawan ni? Kalau terpaksa duduk sekejap dulu tu. Oi, saya ada urusan ni, saya balik dulu. Kalau kita kuat, kita boleh sibrahkan mereka. Kita boleh warnai mereka. Ajak mereka ke masjid perlahan-lahan. Itu bagus. Kalau kita tak kuat, jangan. Kita akan diwarnai oleh mereka. Kita akan berubah nanti haluan kita. Okey dah selama-lama ini, tiba-tiba kenapa ni tak nampak di masjid ni? Oh, rupanya dia sudah kawan dengan si fulan bin fulan ini. Akhirnya dia akan ditarik syaitan. Syaitan ada dua, ulama kata. Syaitanul ins wal jin. Syaitan dalam bentuk manusia dan jin. Kalau manusia dalam bentuk jin, kita baca ayat kursi, auzubillahi minasyaitanir rajim, dia lari. Dengan azan dia lari lentah pukang. Sehingga disebut dalam hadis terkentut-kentut, tercerit-cerit. Tapi kalau manusia baca ayat kursi, tak ada apa. Tak ada apa. Jadi oleh sebab itulah ulama menyatakan bahawa carilah kawan yang baik-baik.
kawan-kawan yang soleh, sehingga kita sayang kepada mereka. Bahkan mereka yang duduk dengan kita, berkawan dengan kita, akan dibangkit pada hari kiamat menjadi kawan kita juga. Jangankan itu, yalah, lebih daripada itu sebenarnya, kita mempunyai isteri, kita punya anak, kita punya ayah, atuk, akan dibangkit semua. Kalau semuanya orang yang soleh, maka dihimpunkan dalam syurga, satu keluarga yang besar. Bukankah kita suka kan, ada orang dia kumpul, sekarang tak boleh lah, Covid ni, kena mentaati SOP. Sebelum ini kita tengok hari raya orang akan kumpul, ada yang 200, 300 keluarga tu, bergambar semua, bagus untuk merapatkan silaturahim, bagus. Dan kalau betul-betul mereka sama-sama ni, sama tujuan, sama gayah matlamatnya, sama berganding bahu melakukan ketaatan kepada Allah, memang mereka akan diutus, dibangkit pada hari kiamat kelak dan dimasukkan dalam syurga dan boleh berjumpa lagi sama-sama. Macam mana mereka sama-sama makan di dunia ini seronok, berjumpa, berkumpul seronok, di akhirat lebih lagi seronok. Tak sangka kita sama-sama masuk syurga ni. Dulu kita makan umai, dulu kita makan apa lagi, tapai, dulu kita sebut semua. Tapi biasanya dalam hadis disebut, orang ni akan nostalgia, duduk bertelekan dalam syurga ni. Untungnya kita dulu di Masjid Darussalam, kita sering mendengar ceramah, kita sering duduk berzikir. Dia tak cerita tentang benda-benda yang lara-lara lah. Dulu kita main ayam, kita apa, tak ada. Dia cerita tentang benda amal soleh, nostalgia. Itu ahli syurga cerita. Adakah bersemang-semang? Ada bersemang-semang dalam syurga. Tapi bukan cerita-cerita tentang buruk orang lain, tak ada. Itu nanti. Jadi oleh sebab itulah, cintailah orang yang baik-baik. Maka insya-Allah dia akan sama nanti, dengan apa, dibangkit di akhir kelak bersama dengan kita, insya-Allah. Kita mengharapkan, kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya-Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita boleh bersama dengan Rasulullah. Itu yang diminta oleh seorang sahabat. Dia kata, ya Rasulullah, boleh? Rasulullah bertanya, nak minta apa? Dia kata, wahibbu, waridu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bersama, mendampingimu di syurga nanti. Wa ghairu zalik, ada tak yang lain daripada itu? La ya Rasulullah, aku ini saja yang aku nak, agar aku di syurga nanti boleh bersama denganmu. Masya-Allah, sebagai Rasulullah menyebut, tolonglah aku dengan engkau memperbanyakkan sujud. Aktsiru min kathrati sujud. Kalau nak sama-sama dengan Rasulullah nanti, perbanyakkan sujud. Bukan maksudnya sujud dikejar, sujud tak. Banyakkan solat, maksudnya banyakkan solat. Insya-Allah. Jadi niat seseorang ni sangat berpengaruh. Walaupun nampak zahirnya nampak okey, tetapi mungkin batinnya rosak, akhlak niatnya tak betul. Ini. Kemudian hadis yang seterusnya, an Ummi Salamah ummul mukminin anna su'ilat anil jaysh alladhi yukhsafu bihi wa kana dhalika fi ayyam ibn Zubair. Faqalat qala sallallahu alaihi wasallam ya'udhu 'aizun bil baiti fayub'athu ilayhi ba'thun fa idza kanu bi bayda min al ardi khusifa bihim faqultu ya Rasulullah fa kayfa biman kana karihan qala yukhsafu bihi ma'ahum walakinnahu yub'athu yawm al qiyamati ala niyyatihim yub'athu ala niyyatihim. Wa qala Abu Ja'far hiya bayda'ul Madinah. Hadis rawahu Muslim. Daripada Ummul Mukminin, Ummu Salamah, isterinya Rasulullah. Kalau yang tadi Aisyah, isteri Rasulullah juga. Dia ditanya tentang pasukan yang ditenggelamkan, pasukan tentera yang ditenggelamkan, dibenamkan dalam bumi. Dan itu terjadi pada masa Ibnu Az-Zubair. Masa Ibnu Az-Zubair. Itu sahabat Nabi. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang sedang berlindung di Kaabah, berlindung di Kaabah. Kemudian dikirim utusan kepadanya ketika mereka berada di daerah Bayda,
Tiba-tiba mereka dibenamkan ke dalam bumi, tarik ke bawah. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menyukai perbuatan mereka? Mereka tak suka perbuatan mereka nak serang Kaabah. Kita tak suka. Baginda bersabda, dia dibenamkan bersama mereka. Memang mereka tak suka amalan perbuatan mereka nak hancurkan Kaabah, nak serang Kaabah. Tetapi dibenamkan juga bersama mereka. Tapi nanti pada hari kiamat dia akan dibangkit sesuai niatnya. Itu dia. Kadang-kadang kita tengok kes di Aceh, tsunami dahsyat. Yang soleh, yang tak soleh semua kena. Itu yang bahayanya. Kalau dia macam wabak ni juga, taun ni, dia tak kira orang Islam kata Islam kah, beriman kata beriman, memang kena semua. Tetapi nanti dibangkit atas dasar iman dan atas dasar niat mereka masing-masing, amal soleh mereka masing-masing. Jadi ini di antara kisah yang mendukung hadis yang pertama atau hadis yang kedua ini adalah hadis yang mendukung hadis yang pertama tadi tentang bagaimana Allah SWT membenamkan orang-orang yang jahat, berniat jahat, belum sempat lakukan kejahatan tetapi mereka sudah memang nak menghancurkan dengan tentera yang banyak ini, dan akhirnya Allah terbenamkan bersama dengan orang-orang yang tak buat ataupun tidak niat, tidak berniat untuk melakukan kejahatan. Betul saya ceritakan, kalau ada contoh kita tak niat pun, kita tak suka, tiba-tiba dah kena semua, mati semua. Macam mana ni? Yalah, itulah takdir Allah SWT. Tetapi nanti di akhirat dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Niat itu sangat perlu, dijaga selalu niatnya. Jangan ada niat nak melakukan keburukan. Kalau ada, istighfar cepat-cepat dan taubat kepada Allah SWT. Saya teringat dengan saudara jemaah kita ni, Bali, Haji Bali, positif kah sip? Kuarantin kan? Semoga Allah mudahkan urusan dia lah. Tengok dalam viral ada ini Bali, Haji Bali bin Mawar. Semoga Allah selamatkan ataupun berikan keamanan kepada beliau lah. Semoga tidak positif lah, insya-Allah. Memanglah yang kes dua orang yang kena ni ialah datang daripada luar, daripada Kuching. Ialah kadang-kadang dia sepatutnya dia karantin, self quarantine lah, tapi ini berjalan ke sana, berjalan ke sini. Jadi orang tak tahu pun, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak tersebar lah. Nauzubillah min zalik. Kita tengok dalam nota kaki Al-Baida. Apa Al-Baida ni? Al-Baida ialah setiap tanah tandus yang tidak tumbuh sesuatu pun, kering kontang, itu baida kata. Baida di Madinah, tanah datar menuju Zulkhulaifah ke arah Mekah. Ini di antaranya tempat kita niat umrah dan haji, Zulkhulaifah. Kalau orang pernah pergi umrah dan haji tahulah. Dan kita tengok hadis yang seterusnya, tinggal sikit lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Fi riwayah allati qablaha bi sanadin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Al hadithu wa zada wa asyara bi asabi'ihim ila sadrihim. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa dan harta kamu. Allah tak tengok pun handsome kah, kacak kah, cantik kah, ataupun harta banyak, tak tengok Allah. Akan tetapi dia itu Allah melihat pada hati dan amal kalian. Hati tengok ikhlas ke tidak. Kemudian apa lagi? Amal, bukan hanya hati tetapi amalnya tengok. Cerminan daripada hati ini dia keluar, nampak dalam bentuk amal, akhlaknya, perbuatannya.
Dalam riwayat sebelumnya dengan sanad berbeza daripada Abu Hurairah juga cara marfu', sesungguhnya Allah tidak akan melihat badan ataupun fizikal dan juga rupa kamu. Lalu baginda menambahkan dan menunjuk ke arah dadanya dengan jari-jarinya. Maksudnya Allah tengok hati yang ada dalam dada kita. Maksudnya perbaikilah perbuatan dan hati-hati kamu. Perbaiki hati ni. Macam mana perbaiki hati ni? Ayolah duduk dalam majlis ilmu ni, muhasabah diri. Oh, sifat hasad ni jangan. Dia penyakit. Riak jangan. Ujub jangan. Dengki jangan. Lagi banyak lagi. Itu penyakit-penyakit hati. Dia tak nampak, tetapi Allah tahu. Allah nampak ni. Nampak. Jadi itu yang Allah perhatikan. Ikhlas ke tidak? Allah tahu. Perbaikilah perbuatan dan hati kamu. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang fizikal yang cantik dan pakaiannya mewah, akan tetapi Dia memandang dan melihat hati yang penyayang, jiwa yang beriman, lembut dan ikhlas. Itu yang sangat penting tu. Tapi secara umumnya manusia suka menampilkan fizikal. Orang akan beli macam-macam kan. Nak beli pemutih muka, kup putih dulu kan, sangat popular kan, kup putih. Apa lagi? Berlatih macam-macam supaya nampak pesado. Ya okey. Tetapi tidaklah Allah tengok yang itu. Badan kita, halusnya kulit kita, Allah tak tengok. Allah tahu, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan. Tapi Allah tengok dalam dada kita tu. Tengok juga amal kita. Macam mana amal kita? Kalau Allah tengok dari segi fizikal semata-mata, sudah tentulah orang handsome ni. Orang siapa yang handsome? Orang Arab handsome. Orang India, orang Hindustan, handsome. Oh, kita ni tak ada tempat nanti insya-Allah. Tapi Allah tak tengok. Allah yang cipta itu, Allah yang tahu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan kita sentiasa memelihara hati kita, merawat hati kita, menyuburkan dengan iman, menyuburkan dengan ilmu yang bermanfaat. Selalu tazkiyatun nafs, membersih hati kita daripada kotoran-kotoran yang akan merosakkan hati kita. Mudah-mudahan majlis ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian. Maaf di atas kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi was sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.